Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'alaina bi futuhil arifin bik. Allahumma ja'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ba'du. Kitab kita pakai muka surat 109. Wa kana ustazuna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu taala yaqulu qalu inna ibnal muallim yakunu aliman li'anna al-muallima yuridu an yakuna talamidatuhu fil Qur'ani ulama'a fa bi barakati i'tiqadihi wa syafaqatihi yakunu ibnuhu aliman. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang telah memberikan sekalian nikmat kepada kita dan sekalian alam ni. Alhamdulillah. Lebih lagi syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala wujudkan kita atas muka bumi ini selepas kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layakkan kita jadi sebahagian daripada umat dia. Alhamdulillah. Dan syukur dilahirkan kita daripada mak ayah kita Islam, kita dapat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Dibesarkan kita dalam satu suasana memudahkan kita ikut perintah dia, tinggal larangan dia. Alhamdulillah. Di taufik hidayat yang kita untuk kita nak belajar dan memahami pelajaran agama ni. Alhamdulillah. Lebih lagi dijadikan kita pelajar agama. Duduk tempat untuk mengaji agama. Belajar agama. Untuk faham betul-betul perjalanan Islam ni. Supaya Islam kita bukan hanya Islam baka dan keturunan, tapi Islam yang mengenal Allah Ta'ala dan berpengetahuan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Syukur diberi kita kelangsungan hayat hingga ke hari ini. Diberi kita kelapangan masa, kesihatan tubuh badan, dapat hadir untuk meneruskan kuliah duha kita di Darul Furqan ni. InsyaAllah. Sambungan daripada kitab Ta'lim Muta'alim. Ini kitab kita pakai muka surat 109. Tajuk atau pasal kita duk bicara ni bab fi syafaqah wan nasihah. Bab nak membicarakan perasaan kasih sayang yang kena ada waktu kita mengaji, mengajar, wan nasihah, dan juga kena ada nasihat, menasihati atas tajuk itu. Kita rasa baca sikit tu kita ulang sikit lah daripada awal bab. Kata dia, wa yang bagi an yakuna sahibul ilmi mushfiqan nasihan ghaira hasidin fal hasadu yadurruhu wa la yanfa'uhu. Baik, perkara pertama dia nak sebut mengenai salah satu sifat yang mesti ada bagi penuntut ilmu. Kata dia, sayugianya ayakuna sahibul ilmi. Orang yang berpengetahuan. Sahib ilmi. Sahib dengan mana orang yang mempunyai. Terjemah. Orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi termasuk sahibul ilmi ni guru. Ataupun kita sebagai pelajar pun insyaAllah jadi sahib ilmu. Tapi iktibar makana. Pandang pada sudut. Kita akan jadi orang berilmu. Sebab kita mengaji, tujuan nak jadi orang ada ilmu kan. Dan ada ilmu pula bukan semata-mata matlamat kita ilmu, tapi tujuan kita untuk beramal dengan ilmu. Dan beramal dengan ilmu pun nak amal nak pergi mana? Supaya kita boleh mencapai Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala. Supaya matlamat hidup kita ni tiada lain untuk menzahirkan keabdian kita pada Allah Ta'ala.
supaya kita benar-benar boleh mencapai martabat hamba. Untuk mencapai martabat hamba ni bukan kita yang rasa kita hamba, tapi Allah mengiktiraf kehambaan kita. Yang memang ada ilmu dia kena belajar situ, insya-Allah. Jadi sebagai penuntut ilmu, orang ada ilmu, antara sifat yang kena ada wajib atas kita, Sayyugi kata dia mestilah ada sifat musyfiqan, ada sifat kasih sayang, mengasihi orang lain. Kalau macam kita dah jadi pelajar misalnya, ada lagi tak orang tak belajar? Ada. Ada orang tak boleh main pondok dia. Tak boleh datang majlis ilmu. Kalau tak dalam suasana pondok pun ada orang yang tak boleh duduk majlis ilmu. Dan tak pernah belajar pun. Ada orang tak ada perasaan, tak ada perasaan pun nak menuntut ilmu, nak belajar. Tambah lagi nak belajar ilmu agama, tak ada. Kalau nak belajar ilmu cari duit, tak ada. Berebut-rebut orang datang, bayar mahal-mahal pun tak apa. Jadi, antara sifat kasih sayang ni, walaupun ada orang tak main mengaji, kita main mengaji, kita jangan ada perasaan benci orang yang tak main mengaji. Tapi kena ada kasih sayang supaya orang yang tak main mengaji tu, kita bawa main sama mengaji. Macam mana tu? Doa untuk dia. Ya Allah, macam mana aku boleh mengaji ni? Bagilah mereka pun kasihkan ilmu. Contoh. Kita main kawasan ni, taman ni. Yang puak-puak ca ramai. Mim pun ramai juga. Ca dengan mim. Boleh faham? Ca tu apa? Pandai. Mim tu Melayu pandai. Ada juga mim tapi macam ca. Tak mana mim macam ca? Tak main mengaji. Sembayang pun tak datang. Surau pun tak ada. Tapi mim. Tapi perangai ca. Memanglah perangai tak elok. Waktu tak elok macam mana? Kita kena ada perasaan kasih sayang ada. Sifat kasih sayang macam ni, yang ni memang akhlak Nabi SAW. Nabi SAW, dia datang ni, bawa rahmat sekalian alam ni, antara sifat yang ada pada dia, sifat kasih sayang. Macam mana dia dapat hidayat? Dia nak bagi semua orang dapat hidayat. Jadi kita main mengaji ni, macam mana kita boleh main mengaji? Antara sifat yang ada pada kita, kalau boleh semua orang main mengaji. Macam mana kita dapat taufik hidayat? Kalau boleh semua orang dapat taufik hidayat. Yang ca tu pun, dia jadi mim. Tapi ca tak boleh jadi mim. Kan? Ca boleh jadi apa? Kalau mim juga, mim kat Melayu. Muslim. Dia boleh jadi. Biar dia daripada orang Cina kafir, jadi Cina Islam. Kita punya datang ni, kalau boleh, sampai dia jatuh hati. Sampai dia kata macam ni. Ini orang, apa bikin main sini lamai-lamai? Ini bikin bangunan tempat kecil aja, tapi lamai-lamai. Ini pakai jubah, pakai seleban. Ini pakai apa? Pakai tudung hitam-hitam ni tutup muka macam ninja. Ini contohlah kan. Dia kata gitu. Mula memang dia tak faham. Untuk dia datang sini, dia main tanya. Jumpa pengetua, jumpa ustaz-ustazah yang ada sini. Dia kata, ini apa? Kau tak nak faham cerita sama saya Islam? Kita cerita dia. Wah, ini macam Islam . Wah, apa mau masuk Islam ? Ajar saya macam mana mau masuk Islam. Oh, baguslah macam tu. Tapi mesti ada perasaan kasih sayang supaya kalau boleh dia orang nak macam ni. Memang patutnya orang kafir, memang kafir, nama pun kafir. Tapi dia jadi kafir ni pasal dia tak faham kafir dia tu. Pada dia kafir dia tu betul dah. Boleh faham saya cakap apa? Boleh faham? Orang kafir ni dia rasa tak dia sesat? Ada kan? Kalau dia rasa dia sesat, tentulah dia keluar daripada sesat kan. Orang jahat, orang tak sembahyang dia rasa tak sembahyang tu salah. Payah nak cari, kalau dia rasa salah tentu dia sembahyang. Orang mencuri ni dia rasa tak dia salah mencuri. Kalau dia rasa salah mesti dia bertaubat tak nak mencuri lah. Jadi selalunya orang buat salah ni dia tak rasa dia bersalah. Jadi kita kena ada kesian dekat orang yang tak rasa bersalah ni supaya dia ada rasa bersalah. Jadi antaranya apa? Kena ada kasih sayang. Rasa kasih sayang kat dia. Antara kasih sayang tu macam mana? Jumpa dia, bercakap dengan dia, tunjuk ajar dengan dia. Dan kita sendiri
kena berperangai dan tingkah laku, perasaan mesti ada perasaan macam tu, dan kita sendiri berperasaan, kita sendiri bertingkah laku dengan tingkah laku yang macam mana kita diajar untuk berakhlak, ingat Allah Ta'ala, zikir Allah Ta'ala, kasih sesama Islam. Orang kafir ni, kita kena ada perasaan kesian dengan dia. Siapa? Pasal dia tak dapat hidayat, tak dapat agama Islam, dia tak kenal Allah Ta'ala, tak kenal Rasulullah. Kita pun kalau tak kenal Allah, tak kenal Rasulullah, kita pun semacam aja. Walaupun kita Islam. Satu kita mengaji ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayat kita, supaya kita sendiri kenal Allah Ta'ala, kenal Rasulullah, kita sendiri kasih kat Rasulullah, itu besar sekali. Dan kasih pada orang lain, macam mana kita kasih diri kita sendiri. Itu sifat orang mukmin tu. Kita belajar dalam hadis, ada hadis sebut macam tu kan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum iman lagi seseorang daripada kamu, sehingga dia boleh kasihkan saudara dia bagaimana dia kasih pada diri dia sendiri. Kita kalau tak suka jahil, macam mana kita tak suka jahil, kita tak suka juga orang lain jahil. Kalau kita tak suka kita duduk dalam keadaan kafir, kita pun tak nak orang lain jadi kafir. Kita tak suka dadah, ganja, kita tak suka juga orang lain isap ganja, isap dadah. Kita tak suka rokok, orang lain merokok, kita pun tak suka dia merokok. Bila tak suka dia merokok, macam mana? Nasihat dia. Dan kena ada perasaan dan tolong doa untuk dia, ya Allah, bagi macam mana kau bagi taufik ke aku, bagilah taufik hidayat dekat kawan aku ni, bapa aku ni, saudara aku ni, adik-beradik aku ni, kakak aku ni, mak aku ni, sepupu aku ni, jiran tetangga aku ni car yang keliling aku ni, contoh. Ni antara sifat yang kena ada. Satu kita main mengaji, orang tak main mengaji tu macam mana? Ada setengah-setengah. Saya dengan ceramah dia ada guna perkataan macam ni. Macam mana kita boleh main mengaji? Kita bawa orang tak mengaji tu pun main sama. Macam mana? Antaranya nasihat suruh dia main mengaji. Kalau tak jumpa macam mana? Doakan untuk dia. Apa dia? Ya Allah, macam mana aku boleh main mengaji ni? Bagi semua orang Islam taman ni boleh main mengaji. Semua orang Islam ni main mengaji. Semua penduduk Malaysia ni main mengaji. Semua penduduk dunia ni main mengaji dan belajar, faham agama, supaya semua orang boleh reti agama, boleh menjadi hamba Allah Ta'ala, beriman dengan Allah Ta'ala, boleh mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ni kata dia perasaan ni yang tak dapat tidak mesti ada pada penuntut ilmu. Satu kalau nak sebut tak ni, penuntut ilmu besar sekali, sahib ilmu ni guru lah. Satu, saya yang pengalaman duduk pondok, tutu guru pondok ni, dia memang ada perasaan ni. Satu orang main pondok, tak kira kanak-kanak ke, orang tua ke, buta huruf ke, alif bata tak kenal ke, hatam, mak rempit ke, mak ganja ke, dia bagi main pondok, cuma dia ambil perhatian besar lah pasal orang ni bermasalah kan, takut dia mempengaruhi orang lain. Tapi dia akan asuh, dia akan ajar, dia akan bagi sistem untuk membaik pulihkan sampah masyarakat ni. Bohbi bahasa sampah tu. Supaya sampah ni dia tak jadi sampah, tapi jadi barang berkualiti. Cuma nak jadi grade A tu susah lah. Tapi cyclekan dia balik. Jadi benda yang orang pakai, semua orang cari dia. Pasal dia boleh mengaji, dia boleh mengajar. Dia pula jadi nur dan hidayat pada orang lain. Walaupun dulu dia sampah je satu ketika dulu. Tutup guru semua perasaan macam ni. Satu pondok ni istimewa apa dia? Kalau pengajian pondok yang betul-betul pondok, dia tak mengira batas umur untuk main mengaji. Tu pondok. Kalau sekolah kebangsaan tak boleh. Boleh umur 18 tahun masuk jadi tingkatan 1 boleh. Boleh. Kod Menteri Pelajaran esok tukar, nama dia Ahmad Rozaini. Baik. Contohlah. Saya kalau saya bagi. Ahmad Rozaini itu saya lah. Berangan jadi Menteri Pelajaran. Tak ada lah. Saya nak bagi contoh kan. Kalau saya jadi Menteri Pelajaran, saya akan bagi dia orang main mengaji. Tapi setakat yang ada ni, kalau dulu Mazli Malik, dulu lah kan, pasal dia dah letak jabatan. Sebelum tu siapa? Dulu siapa? Saya pun tak apa. Hisham-Udin ni. Pun dia tak bagi. Umur 18 masuk tingkatan 1, dia tak bagi. Tambah umur 60 masuk tingkatan 1, dia bagi tak? Kalau ada
darjah 1 lah kelas Iqra. Boleh tak umur 60 masuk darjah 1 kelas Iqra? Dia bagi tak? Mampu tak bagi, kata dia. Dah tuanya, ganyut. Nak main ngaji Iqra. Halau ni. Pondok macam mana? Tak apa, main ngaji Iqra. Umur 80. Mari, sila. Ngaji kelas Iqra. Tapi duduk dalam budak-budak. Yang ni istimewa pengajian-pengajian yang seumpama kita ni. Pula tu, tambah kalau pondok yang betul-betul pondok lah kan. Kita kadang-kadang tak dapat tidak, kena ada kos pembiayaan apa. Lagipun mak bapak kadang orang main pondok pun kadang-kadang dia tak faham prinsip korban yang ada dalam Islam. Jadi terpaksa ajar dia korban dan paksa dia korban dulu. Yuran. Itu bahasa yang agak lembut sikit. Sepatutnya orang Islam ni kalau dia faham macam mana? Orang Islam dia tak ada yuran. Maksudnya, main ngaji free. Maksudnya tak ada yuran. Lepas tu, takkan nak pergi makan pasir dengan telan air je kan? Nak kena makan nasi kan? Untuk siapa nak bagi duit? Tunggu malaikat pada langit. Betul? Bagilah sumbangan apa yang sepatutnya disumbang untuk tempat-tempat pengajian. Dah orang sudi mengajar kita takkanlah tak sudi nak mengeluarkan duit untuk keluar belanja. Boleh, faham? Dan itulah ada sistem tolong-menolong dan kasih sayang dalam agama kita. Tak mana? Ada orang nak hantar anak dia main mengaji, tapi dia duit tak ada. Satu dia hantar pondok. Ada orang memang duit banyak, hantar pondok. Dan janganlah, kalau kena yuran, katalah 200. Semua orang kena bayar 200, orang susah pun kena bayar 200. Orang kaya pun bayar 200. Soal, adil tak? Tak adil. Sepatutnya macam mana? Yang miskin tu tak payah bayar, yang kaya tu bayar untuk si miskin. Itu sistem yang adil. Satu, kalau orang faham agama, dia tak ada yuran. Masuk ni, semua orang akan, yang mengaji satu hal mengaji, yang mengajar dia akan mengajar, dan orang yang datang, baik mak bapak yang hantar, dia akan keluarkan amount, satu angka korban harta benda dia untuk belanja pada jalan Allah Ta'ala. Apa yang sepatutnya dia kena belanja, bukan yuran yang telah ditetapkan atas dia. Cuma kita ramai orang tak faham lagi tu yang bubuh yuran. Tak bubuh yuran payah juga. Sagi kata, sini belajar free, dia buat free tu. Free, relax. Masuk universiti pandai lah bayar. Daftar je pun kurang-kurang RM5,000. Ya ke? Betul? Ada masuk universiti daftar RM50. Ada. Masuk pasti pun kat 300, daftar je. Ya. Takkan masuk universiti bayar 300, mana ada? Saya tak pernah jumpa lagi. Ada bayar siap yuran SEM apa aku mau RM5,000. Dengan hotel katil cadar apa macam ni. Tambah yuran hak ni. SEM lain. Pesa lain. Kokok lain. Apa saya nak sebut ni? Nak cerita sistem pondok ni. Sistem pondok. InsyaAllah satu masa lagi kita akan ada pondok sini. Ni pun pondok lah nama kan. Dalam Quran kan. Ada memang pondok yang original pondok ni. Itu pun dalam proses. Siapa jadi tok gurunya tak tahu lagi. Entah orang Syria ke, orang Arab ke, Melayu ke, Cina ke, mati sepet ke. Tak kira lah. Jangan jadi tok guru. Tapak disediakan. Macam tu kan. Kita bantu apa yang boleh. Apa dah sebut ni. Jadi penuntut ilmu mesti musfiqan. Lagi kita punya perangai nasihan, menasihat. Satu tok guru alim ulama kita semua kerja ni. Apa dia? Dia ada sifat kasih sayang. Semua orang nak balik pada agama. Lepas tu nasihat. Dan jalan nasihat pun bukan nasihat semata-mata. Dia akan tunjuk ajar, dia akan bimbing. Nasihat tu nak ke mana? Besar sekali mesti nak ke Allah Ta'ala. Ini memang tok guru ulama kita punya peranan. Nasihat dia besar ialah supaya kita pergi ke Allah Ta'ala. Kalau nasihat agama ni hanya sekadar motivasi untuk cari duit, untuk kejar dunia, untuk kesenangan, untuk cari rezeki, maksudnya tak betul jalan. Tak betul. Ada orang dia ajar agama, tapi nasihat dia hanya untuk cari kekayaan. Tak betul. Dia kata beramal lah, bacalah Yasin, baca surah Waqiah, rezeki murah.
Dia ajar rezeki murah je. Hidup semata-mata untuk cari rezeki. Baca Quran pun cari rezeki. Baca surah Waqiah pun cari rezeki. Zikir, wirid pun pasal rezeki. Kira nak makan, minum je. Kira rezeki je. Tak betul. Sesat jalan. Guru yang betul-betul dia akan bukan fokus kita pada rezeki. Fokus dia apa? Allah. Apa jalan pun? Allah. Tak ada makan minum pun? Allah. Ada makan minum pun? Allah. Sihat pun? Allah. Sihat, sakit pun? Allah. Pemimpin yang memerintah kita orang Islam pun? Allah. DAP memerintah kita pun? Allah. Tak berubah tau. Tak berubah. Yang ni, sistem ni kalau betul berjalan ni, insyaAllah pemimpin yang mata sepet pun jadi mata bulat. Mata sepet, mata bulat. Maksudnya pemimpin yang kafir kali pun dia akan jadi Islam. Kufar Quraisy asal nama pun Kufar Quraisy, orang kafir. Sampai tahap nak bunuh Rasulullah. Yang Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah hijrah. Lepas satu tempoh sampai macam mana? Sampai kafir Quraisy ni habis semua Islam. Asalnya dia tak nak masuk Islam, tapi pasal dia tengok Rasulullah dan para sahabat dengan akhlak yang ada pada mereka dan apa tunjuk ajar yang Rasulullah beri pada para sahabat, dia tak nak masuk Islam, tapi Islam masuk dalam hati dia. Baiklah orang Islam. Orang yang dia orang pernah nak bunuh dulu, masuk dengan aman damai, boleh masuk mengerjakan umratul qada, masuk dengan akhlak, dengan pedang tersimpan, dengan tingkah laku yang baik. Ada sifat pemaaf pula. Bila masuk Islam, bersyahadah di hadapan Nabi SAW, pasal Islam dah masuk dalam hati dia. Ada yang mengaku kami buat salah macam ni dulu, kami buat zalim dengan orang Islam macam ni dulu. Rasulullah kata, antumul tulaqa, izhabu. Kamu semua bebas hari ni. Pergilah, kata dia. Aku tak ada ambil apa-apa balasan di atas apa kamu buat dulu. No. Sifat kasih sayang dan nasihat yang ada pada Rasulullah SAW dan pewaris Nabi pun semua macam ni. Jadi penuntut ilmu mesti macam ni, kasih sayang, menasihat dan ghairu hasidin dan tidak berhasad dengki. Yang tu kot terjemah dia. Pasal apa? Fal hasadu yadurruhu. Pasal hasad dengki ni memudaratkan penuntut ilmu. Orang ada ilmu, ada dengki, bermasalah. Dan memang antara penyakit dalam orang berilmu ni, dengki. Dia memang ada. Ada hadis Nabi SAW disebut macam ni. Kullun ni'matin mahsudun sahibuha ila tawadu'a. Kullun ni'matin mahsudun sahibuha. Setiap nikmat akan dihasad dengkikan kepada siapa yang dapat nikmat. Siapa saja, apa saja nikmat. Siapa yang dapat nikmat, dia akan dihasad dengkikan. Dan buat misal, kita baru masuk, contoh. Tapi cerdik. Ada orang dah lama mengaji. Kita baru masuk, pesa-pesa kita nombor 1. Ada orang tak puas hati lah kita. Mana tahu? Tak tahu. Memang akan ada orang tak puas hati. Baru je mengaji dapat nombor 1. Tak jadi ni. Cuba nak faham, hasad ni apa? Hasad ni adalah perasaan supaya orang yang dapat nikmat tu, hilang nikmat tu pada dia. Ni hasad. Sifat hasad dengki macam ni salah dalam syariat. Kaedah kita, siapa yang dapat nikmat, kalau ada sesiapa yang ada perasaan supaya nikmat yang orang itu dapat, khasnya orang Islam kita, orang baik, orang taat, nikmat tu hilang pada dia, sama ada hilang semata-mata, ataupun hilang tu dapat orang lain, ataupun hilang tu dapat kat kita, tu nama dia hasad. Tu sifat mazmumah. Setiap orang Islam kena buang sifat tu. Pasal sifat ni lah menjahanam dengan kita. Hasad dia akan memudaratkan siapa yang memiliki hasad. Satu, tak boleh ada dengki. Tak boleh hasad. Hasad dengki ni bahasa Melayu kita tak? Tak boleh ada hasad dengki dalam kita menuntut ilmu. Satu katalah misalnya kita dah hafal 10 juzuk. Tu ada orang ni, budak lah tu. Dia apa, potong kita. Potong. Macam mana? Ada perasaan macam mana? Jangan dengki dengan dia. Kita lawan. Dia tu hari ni dia demam.
Dia tak boleh hafal. Kita hafal macam mana? Padan dengan muka. Dia demam. Dia tak boleh hafal. Tak boleh perasaan macam tu. Tak boleh. Haram perasaan macam tu. Pasal apa haram macam tu? Kita suka dia dapat bala. Kita suka dia demam. Kita suka dia tak hafal. Kita suka dia tak ingat. Tambah pula, kena marah dengan ustaz. Padan muka. Salah tu. Maksudnya kita dengki dengan dia. Kita tak suka nikmat dia dapat sihat, dapat hafal, dapat ingat, dapat pelajaran. Salah tu. Sepatutnya macam mana? Katalah kita hafal sikit, dia hafal banyak. Macam mana? Kita tanya dia, macam mana kau boleh hafal banyak? Macam mana kau boleh ingat? Aku nak kawan lah dengan kau. Supaya aku pun hafal banyak juga. Jangan dengki dengan dia hafal banyak. Tapi macam mana dia hafal banyak, macam mana ingatan dia yang ada, macam mana kesungguhan dia boleh taat, kita pun nak taat macam dia juga. Kalau ada orang kaya, misalnya, tu cerita bab ilmu, bab kaya sama juga. Dia ni kaya. Kita macam mana? Saat kita baru. Dulu kita Proton aja. Ni dah Toyota pula. Lepas Toyota, BMW pula. Lepas BMW, Ferrari pula. Kalau orang dengki lah macam mana? Celaka betul. Aku duduk pakai kancil. Tu pun sat-sat rosak. Macam mana dia boleh pakai Ferrari? Tak guna betul. Bersusah tu. Macam apa? Tak puas hati dengan nikmat yang orang ada. Tambah pula dia guna tu semua untuk pergi mengajar. Naik Ferrari. Pergi Kuala Lumpur 10 minit daripada Ipoh. Sampai. Contoh. Ataupun dia naik apa? Lani tak naik Ferrari. Naik kereta terbang. Kita terbang. Bukan kita terbang lah. Naik drone lah. Terbang 10 minit sampai. Biarlah dia sampai cepat. Boleh balik cepat. Boleh mengajar kata-kata kan. Bagus kan? Kita pun kalau boleh, nak ada harta juga, boleh apa? Kita pun boleh mengajar kata-kata juga. Jangan ada perasaan nikmat yang ada pada dia supaya nikmat tu hilang pada dia. Tu jangan ada. Itulah takrif dengki. Itulah takrif hasad. Hasad tak boleh ada. Hasad ni lah yang antara memundurkan masyarakat Melayu kita. Betul? Kalau kita orang Melayu, kita berniaga nasi lemak, tu ada orang buka warung sebelah lagi, nasi lemak serupa macam kita. Macam? Gembira ke susah hati? Ya kan? Susah hati tu ya? Ke gembira? Nasib baiklah ada orang berniaga. Taklah kita seorang je berniaga. Ada tak macam tu? Kena bina perasaan macam tu. Alhamdulillah ada kawan berniaga. Sekalipun dia berniaga selamat. Rezeki dia, rezeki kita takkan kurang. Bahkan jangan tak tahu dengan sebab dia datang nanti, orang lagi banyak beli kat kita. Boleh faham saya sebut apa? Dan tak mustahil juga orang beli kat dia, tak beli kat kita. Pun ada juga. Tapi jangan sakit hati. Ni nak potong jalan orang ni. Kita tabur kaca. Paku. Tempat dia berniaga sebelah tu. Bubuh minyak hitam. Tu macam-macam kita buat macam-macam supaya dia jangan main berniaga tu. Tu pula pergi jumpa Bomoh Siam. Ni perangai. Kalau tak buat macam tu pun ada perasaan macam mana? Biar berniaga dia tak laku. Kita dah ada pelanggan tetap. Lepas tu, orang lain, dia baru berniaga. Dia tengok orang semua main beli kat kita, tak beli kat dia. Padan muka. Nak buat sangat warung sebelah aku. Baru kau tahu aku siapa. Pelanggan aku ramai ke tak? Salah. Bahkan, sepatutnya perasaan macam mana? Kita berniaga, dia berniaga macam mana? Bertuahnya ada kawan berniaga. Saya nak jadi pelanggan pertama. Dia berniaga. Nasi lemak. Bukan sebungkus, 5 bungkus. Buat apa? Untuk kita makan satu. Untuk ada orang beli, dia beli kita punya. Yang ni nasi lemak kawan sebelahnya. Tolong rasa. Komen. Bagi dia. Sedap ni. Saya punya dengan dia punya sedap lagi. Tak beli saya punya tak apa. Tapi jangan beli. Jangan tak beli hak dia. Ada tak orang macam tu? Ada tak? Susah nak cari kita tak? Kita kena jadi macam tu. Bahkan macam mana kita masak tak sedap, dia sedap. Kita kempen orang beli masakan dia yang sedap. Lepas tu kita tanya dia, macam mana nak pergi sedap? Bukan, celaka betul dia masak sedap. Memang sedap lah. Tak guna betul.
Tak boleh bagi dia meniaga sebelah kita. Tutup kedai kita esok. Ni penghalang rezeki kita ni. Tidak. Kita tak diajar dalam syariat. Punca orang Yahudi, Nasrani zaman Rasulullah, mereka ni kapal kitab Taurat, kitab Injil, tapi tak mau beriman dengan Nabi Muhammad, sedangkan dalam Taurat dan Injil ada cerita Nabi Muhammad, tapi dia tak mau terima Nabi Muhammad. Pasal apa? Dengki. Pasal apa dengki? Nabi Muhammad bangsa apa? Orang yang hafal kitab Taurat, Injil, ahli kitab ni bangsa apa? Bani Israel. Mesti jumpa dalam Quran kan, ya Bani Israel. Nabi Isa bangsa apa? Arab ke? Bani Israel. Nabi Musa bangsa apa? Bani Israel. Kalau boleh dia nak Nabi akhir zaman ni ialah Bani Israel. Bukan kalangan orang Arab. Tengok-tengok. Orang Arab. Ish. Tak setuju sungguh. Satu dia tak boleh beriman dengan Nabi Muhammad tu. Dengan sebab dengki, menggagalkan dia beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Pasal apa? Hasadam min di anfusihim. Pasal ada dengki. Tak puas hati dengan Allah Ta'ala bangkitkan Rasul di kalangan orang Arab, bukan di kalangan Bani Israel. Dia nak cerita apa? Dengki. Jadi, bab ilmu mengaji ni, dengki kena buang. Dengki ni kata dia, yadurruhu wala yanfa'hu, tidak beri manfaat, ia hasadhu sahibal ilmu. Dengki, dia tak akan beri manfaat sedikit pun kepada orang menuntut ilmu. Baik. Jadi kalau dengki tak boleh, ada hadis sebut macam ni. La hasada illa fisnain. Tidak ada boleh perasaan hasad melainkan pada dua perkara. Disyarah oleh para ulama, maksud hasad tu lughawi saja. Tapi hasad tu dengan istilahnya disebut, yang tu bukan hasad dalam hadis tu, tapi istilahnya disebut ghibtah. Apa maksudnya? Orang lain kalau dapat nikmat, kita jangan ada perasaan nak bagi hilang. Tapi apa nikmat dia dapat, kita pun nak dapat nikmat tu, macam mana kebajikan dia buat, kita pun nak buat kebajikan macam mana kebajikan dia boleh buat. Yang tu bagus. Kita tak hafal Quran, dia hafal Quran. Dia hafal Quran, kita pun hafal Quran. Macam mana dia boleh mengajar Quran, kita pun nak ajar Quran. Macam mana kebajikan dia boleh buat, macam tu kebajikan kita nak buat, macam mana kebajikan dia boleh buat. Sama ada dari sudut ilmu, sama ada dari sudut harta. Dia jadi kaya, dia infak sana, belajar sana, wakaf sana. Infak sini, tolong sini, fakir miskin sini. Orang susah sini, sabilillah macam ni, mu'allaf macam ni. Dia buat tempat untuk orang makdadah macam ni, ganja macam ni. Untuk jadi orang jadi baik. Dia guna harta benda dia macam tu. Kita pun cari harta banyak-banyak untuk belanja harta benda macam tu. Semata-mata cari redha Allah Ta'ala. Yang tu okey. Yang tu bukan hasad namanya. Yang tu dipanggil ghibtah. Tu asal besar. Jadi dalam hadis sebut la hasada illa fisnain. Maksud hasad. Al-murad dengan hasad dalam hadis itu adalah ghibtah istilahnya. Wain ba to ta ghibtah. Ghibtatan. Okay. Baik. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah taala yaqulu. Qalu. Kata dia adalah guru kami digelar dengan gelaran Syekhul Islam. Syekh dalam agama Islam. Nama dia Burhanuddin rahimahullah ta'ala. Qalu, dia kata macam ni. Inna bnal muallim yakunu aliman. Kata dia pada zaman dia, sesungguhnya anak bagi guru dia yakunu aliman, jadi orang alim. Dia kata. Dia ada guru dia, lepas tu anak guru dia jadi alim. Boleh faham? Memang semua guru anak jadi guru juga ke? Tidak. Semua tok guru anak pun jadi tok guru ke? Semua al-hafiz anak jadi hafiz ke? Tidak. Betul tidak? Tapi ada tak guru yang anak pun jadi guru? Ada. Agak-agak pasal apa? Yang ni dia sebut huraian sikit. Kalau kita tengok biasalah, masing-masing lah orang dia cari macam ni. Ada prinsip kasih sayang dia nak sebut sini. Tengok, lihat.
Dia kata, pasal apa ni anak bagi guru, dia kata, dia jadi orang alim. Li'annal mu'allim. Kerana kata ni, guru, yuridu an yakuna talamizatuhu fil Qur'ani ulama. Kerana rasanya, guru, khasnya disebut faham ni guru Quran, guru ajar pondok, yang tu kot bahasanya, guru agama. Yuridu, menghendaki an yakuna talamizatuhu. Dia nak supaya tilmiz dia, apa tilmiz? Pelajar-pelajar dia. Cuma tilmiz mufrad. Tilmizun, tilmizani, talamiz ataupun talamizah. Mafa'ilah. Setiap guru dia akan nak semua tilmiz dia, pelajar-pelajar dia, talamizatuhu fil Quran, semua murid dia dalam menghafal Quran, belajar Quran, ulama'a, supaya semua murid dia jadi ulama' untuk guru. Guru selalunya memang macam ni. Guru ni nak kalau boleh anak murid dia semua jadi ulama' dan jadi orang berjaya. Baik, bila guru ada perasaan macam ni, anak dia pun kadang dia tak ada mengajar. Saya sendiri ada anak kan. Anak saya ada anak saya yang saya mengajar. Tapi kebanyakannya tak ada nak mengajar apa. Banyak mengajar orang daripada mengajar anak. Dengar elok. Saya mengajar banyak. Tapi banyak mengajar orang daripada mengajar anak. Kalau masa mengajar tu anak ada lah. Kalau tak ada, tak ada lah. Balik rumah tak mengajar lah. Jadi banyak mengajar orang lagi daripada mengajar anak sendiri. Anak pun kadang ikut. Dia tak mengaji, dia tidur. Orang lain mengaji. Tapi anak tidur. Tapi anak mana tak tahulah. Tapi kita mengajar tu nak bagi orang lain pandai. Tengok dia kata apa. Fabi barakati tiqadihi wa syafaqatihi. Dengan sebab berkat i'tiqad dia, pegangan hati dia, supaya anak murid semua jadi ulama', jadi tutup guru, jadi orang alim, pandai, jadi akhlak mulia, jadi orang taat pada Allah Ta'ala. Wa syafaqatihi, dan sifat kasih sayang dia macam ni, supaya orang lain pun boleh jadi taat, boleh jadi orang baik. Anak dia pun dia tak nak mengajar. Tapi dengan sebab berkat macam ni, akidah dia, pegangan dia, dan sifat kasih sayang dia, supaya orang lain semua jadi baik, jadi taat kepada Allah Ta'ala, yakunu ibnu aliman, jadilah anak dia pun alim. Dan dengan sebab dia ajar anak orang lain akan ajar anak dia pula bersungguh-sungguh macam mana dia bersungguh ajar anak dia. Anak orang lain. Itu balik saya sebut tu. Selalunya macam tu. Saya ada pengalaman mengajar, tak ada nak ajar anak. Orang lain pergi panggil anak saya, mari sini, aku nak ajar kau tajwid. Ajar apa? Ajar tajwid, sampai pandai tajwid. Tanya bab macam mana. Umur 7 tahun, 6 tahun, tanya je tajwid tak mana. Tanya mat ke apa ke, semua dia jawab. Sampai budak-budak besar jealous. Siapa dia boleh jawab? Nak sebut dengan sebab bapa dia ngajar orang dengan perasaan nak bagi jadi pandai, Allah Ta'ala jadikan ada orang lain jadi sebab untuk ajar anak dia jadi pandai. Jadi keadaan yang kena ada kita. Siap. Kemudian kata dia, wakana Abul Hasan rahimahullah ta'ala yahki. Kata dia ada seorang ulama besar namanya Abu Hasan. Ni kunyah dia. Yahki, dia pernah hikayat, dia pernah satu cerita. Anna sadral ajalla burhanuddin rahimahullah ta'ala ja'ala waqta sabqi libnaihi as-sadra syahida Hisamaddin wa sadra sa'ida Tajaddin rahimahullah ta'ala waqta ad-dahwatil kubra ba'da jami'il asbaqi wa kana yaqulani inna tabi'atana takillu wa tamillu fi dhalikal waqti faqala abuhuma rahimahumullahu innal ghuraba'a wa auladal kibriyai ya'tunani min atrafil ardi fala budda an uqaddima asbaqahum fabi barakati syafaqatihi faqa ibnahu ala aktsari fuqaha'il amsari wa ahli al-ardi fi dhalikal asri fil fiqh. Yang ni dia nak sebut kisah
seorang ulama yang dikunyahkan dia, tu istilah Arab dia panggil kunyah lah, Abu Hasan rahimahullah ta'ala, dia cerita macam ni. Kata dia, anna sudral ajalla, bahawasanya seorang pemuka ulama yang sangat besar, gelaran dia Burhanuddin rahimahullah ta'ala pada zaman dia. Ja'ala waqta sabki libnaihi, dia telah menjadikan waktu tasmi' pelajaran libnaihi bagi dua anak dia. Maksudnya dia ni tok guru, antara yang duk mengaji kat dia ni dua anak dia. Dah adalah murid-murid lain. Allah. Adalah murid-murid lain, tapi dalam ramai-ramai anak murid tu ada anak murid dia. Tapi guru ni dia tak dahulukan anak dia, didahulukan anak orang lain. Dan dia kata dia, waktu untuk tasmi', kalau bahasa kitab ni disebut ja'ala waqta sabak, dia panggil waktu sabak. Kaedah bahasa Arab dan kaedah kalau belah Urdu, belah Pakistan, India ni, pelajaran yang hari ni kena tasmi', istilahnya dia panggil sabak. Ini istilah sikit lah. Kalau kita memang duduk madrasah yang memang gunakan sistem dengan istilah sabak-sabak ni, kalau esok nak ngapal, malam ni kena ambil sabak. Tu istilah dia. Biasa dengar? Tak biasa dengar? Dengar lah. Ni istilah ni. Kena ambil sabak. Jadi esok pagi buat apa? Baca sabak. Bila dah baca sabak, lepas baca sabak, baca apa? Baca para sabak. Tu istilah dia. Para sabak ni apa? Hari ni ngapal katalah satu muka. Jadi yang ambil semalam, yang nak kena hafal hari ni, itu sabak. Hari ni tasmi' lah tu. Dah tasmi' hari ni, yang hari ni punya, kena baca dan kena tasmi' yang dah baca semalam. Yang tu dia panggil para sabak. Boleh faham saya cakap? Boleh? Belajar dia tak boleh melengkung macam ni. Tak boleh. Belajar tak boleh, dia kena dengar. Belajar pula, benda baru pula. Memanglah. Bilik kita pun, tak ada aircon lagi bagus daripada aircon. Ada aircon lagi lentuk. Ya, tak cari try lah. Tak ada aircon kerana panas lagi bagus. Kalau saya suka panas lagi daripada sejuk. Satu, saya tak apa suka kipas. Ada tempat kena pakai juga. Kan? Pasal apa? Bila sejuk lebih, dia akan jadi macam ni. Panas lebih pun tak boleh juga. Panas. Dia mutawasit. Suhu bilik ni sedap sebenarnya. Sedap. Okey, sikit itu. Saya nak sebut sabak ni. Jadi, dia jadikan waktu sabak untuk anak dia, As-Sadra Syahid, Hisamaddin, wa Sadra Sa'id Tajuddin. Dan dia jadi waktu belajar ni, Sadra sini maksud apa? Saya tak lama tak perhati kitab ni. Oh, yang tu badal. Yang ni nama anak dia. Dua anak dia, ada seorang nama anak dia As-Sadra Syahid. Nama anak dia. Gelaran bagi anak dia. Sadra Syahid, satu. Itu gelaran anak dia yang pertama. Hisamaddin, itu nama dia. Dan seterusnya, ada anak dia dapat gelaran As-Sadra Sa'id. Saya tak terjemah nama tu. Gelaran dia panggil Sadar Sa'id. Nama dia Tajuddin. Jadi dua anak dia ni, rahimahullah ta'ala, dia jadikan waktu untuk menghafal, waktu untuk baca hafalan pada hari itu, waqtad duhwatil kubra, waktu duha yang besar. Istilah dalam falak, waktu duha ada dua. Waktu duha sughra, waktu duha kubra. Duha tahu, duha.
Bila mula masuk waktu duha? 30 minit selepas terbit matahari. Kalau bahasa kitab, waktu matahari dah naik segalah. Segalah tu pandangan mata, bukan ambil galah pergi ukur. Galah tu pada pandangan mata. Maksudnya tengok tengah galah tinggi tu. Kalau ambil galah pacak, lebih kurang. Tu kadaran bahasa ilmu falak. 30 minit selepas waktu terbit matahari. Kalau terbit matahari pukul 7, bila waktu duha? 7.30. Waktu 7.30 mula-mula duha ni dipanggil Duhwatis Sughra. Dipanggil duha kecil. Pasal dia mula duha. Permulaan duha. Dipanggil Duhwatil Sughra. Dan ada waktu satu lagi dipanggil Duhwatil Kubra. Soal. Duha mula setengah jam lepas terbit matahari. Waktu syuruk tu, selepas setengah jam syuruk. Duha habis bila? 10.30. 12.30. Zuhur. Zuhur baru habis. Bukan sebelum zuhur. Zuhur. Masuk zuhur, habis duha. Selagi tak zuhur, selagi tu ada duha. Jadi bila duha kubra bila? Kalau zuhur pukul 1, duha kubra, bila duha tu 2 rakaat ke 4 rakaat ke, paling maksimum 8 rakaat. Boleh 12.50. Untuk waktu je contoh. Kan? Jadi kalau terbit matahari pukul 7, zuhur pukul 1, Duhwatis Sughra 7.30, Duhwatil Kubra kita boleh setengah jam lah. Pukul 1 ialah zuhur, Duhwatil Kubra adalah 12.30. Boleh faham? Masih waktu duha lagi. Habis dia zuhur. Zuhur habis. Zuhur habis. Masuk zuhur, habislah duha. Okey, boleh? Jadi waktu anak dia baca tasmih bila? Duhwatil Kubra. Pukul apa? Hampa dah hafal pada malam tadi. Subuh tadi pun dah hafal. Waktu tasmih bila? 12.30. Kalau hampa anak saya, 12.30 baru kena tasmih. Awal-awal ni tak dengar anak dulu. Dengar apa? Dengar anak orang lain dulu. Tasmih, sorang, ulang, tengok. Anak kita duk tunggu macam ni. Tak habis lagi abah duk dengar tasmih orang lain. Tak jadi abah try. Anak pula dah hafal lama dah. Duduk rumah pun kena balun tak ngapai. Contoh kan. Tapi bukan dapat tasmih awal-awal tak. Dia tasmih last sekali. Duk tunggu bapak dia tasmih orang lain tu. Jadi anak dia nak tasmih, dia dengar waktu sabak tu Duhwatil Kubra. Ba'da jami'il asbaq, selepas daripada semua orang ambil sabak. Selepas semua orang tasmih, kalau kata ada 20 orang, macam mana? Lepas 20 orang ni semua habis lah tasmih, baca sabak para sabak, baru baca hak anaknya. Kalau hampa jadi anak tu peras tak? Peras tak? Apa ni? Tak peras. Bagus yang baik. Baguslah boleh relax dulu. Hampa kepala otak relax memang macam tu. Tapi kalau anak yang memang semangat nak mengaji, kalau macam mana? Apa ni? Masam muka tak? Masam tak? Ngapa masam? Tengok saya bunyi macam ni. Bunyi budak-budak sikit. Apa ni? Pergilah kita tasmih dulu. Suruh tasmih awal-awal. Itu tak mau dengar pula. Dia dengar orang lain pula dulu. Ada kepatut anak dia anak kera di hutan disusul-susulkan. Anak dalam boyan mati kelaparan. Tak kena lah abang ni. Tak kena lah ni. Merungut tak? Ada orang merungut lah. Kalau hampa tak apa, hampa anak-anak wali tak apa. Dan wakana yakula ni, dan kata dia memang, ni dia cerita tu. Kata dia adalah anak dia, dua orang ni, duk cakap macam ni. Sentiasa banyak kali duk cakap kat bapak dia macam ni. Kita ada inna tabi'atana takillu, kata dia. Sesungguhnya tabiat kami, perangai kami abah. Dah tengah hari, 12.30, baru abah nak dengar kami baca apa. Kami punya perangai, tabiat kami punya semangat ni, takillu, tumpul lah. Ngantuk abah. Abah nak tasmih 12.30. Orang dah standby pukul 7 pagi.
Lepas subuh ni dah semangat berkobar-kobar ni. Abah tasbih 12.30. Letih lah tunggu. Eleh. Nah, bunyi macam tu sikit kan. Wa tamillu. Wa tamulu. Mala yang mulu. Wa tamulu. Dan kata dia, tabiat kami ni, kata dia, kami 2 orang. Abah baca, dengar lambat. Tumpui dah semangat. Lepas tu, jemu lah. Ulang. Tengok tak habis lagi. Ngantuk lah. Tasbih kat bapak dia macam ni. Macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. 12.30. Kena jekak gitu orang baca. Tanpa tahu tak apa jadi sebenarnya. Bagus tak macam tu? Sampai nak tidur tu dia boleh baca Quran. Oh, tu istimewa dia. Tu bukan tu saja. Dia kata, disebut, anak dia ngomong lagi ni. Tak habis bagi macam. Fizalikal waqti pada waktu itu. Baik, bapak dia jawab. Bapak dia jawab macam ni. Faqala abuhuma rahimahumullah ta'ala. Rahimahumullah ta'ala. Kata dia, innal ghuraba. Saya bapak dia buka gelas tahfiz. Ada orang hantar ambil pagi. Sagi petang nak ambil kan. Tengah hari itulah lepas zuhur ambil. Tu takkan nak bagi anak dia dulu. Bagi orang utama, orang jauh-jauh lah dulu. Anak tu dalam rumah apa bayar. Sagi panggil je. Mat. Oh, kalau mat lah. Ni siapa? Sadrul Syahid. Sadrul Sa'id. Esok ada anak ke adik ubah nama ni. Anak menakan ke? Siapa? Oh, saya mengaji kat Darul Furqan. Kali pertama dengar. Nama Sadrul Sa'id. Sadrul Syahid. Oh. Dapat anak kembar lah tu. Sadrul Syahid. Sadrul Sa'id. Kalau tak kembar pun, anak 2 bini. Bini pertama, bini kedua. Okey. Satu Sadrul Sa'id, satu Sadrul Syahid. Contohlah kan. Kalau perempuan pula, bubuh lah. Satu Sa'idah, satu Syahidah. Kan? Bubuh je cadangan. Dia kata macam ni. Innal ghuraba. Kata dia, ghuraba. Maksudnya orang-orang yang luar ni, orang datang ni. Gharib. Orang yang bukan duduk dalam kampung ni, datang jauh-jauh ni. Ni walaupun Tambun, ada datang pada Kuala Kangsar, ada datang pada Tapah, contoh kan. Datang pada jauh-jauh. Kalau duduk dalam taman ni, tak gaduh. Ni orang jauh-jauh ni. Wa auladul kubara'i. Dan kata dia, anak-anak orang besar-besar. Anak-anak datuk, anak-anak datin. Anak-anak ni. Pengarah ni, guru besar sana, guru kecil sini. Ya'tunani min atrafil ardi. Mereka ni mendatangi aku daripada pelosok bumi. Fala budda an uqaddima asbaqahum. Tak dapat tidak, kata dia, aku nak dahulukan sabak, maksudnya tasbih pelajaran yang daripada anak-anak mereka ni dulu. Asbaqahum, asbaq ghuraba dan auladil kibriya. Baik. Yang tu bapak dia jawab. Jadi anak dia tak kata apalah. Terpaksalah patuh pada arahan bapak dan aturan ayah dia. Tapi ayah dia susun betul tak? Pasal kaedah hadis Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman dengan Allah Taala dan hari kemudian, antara sikap kita apa? Muliakan tetamu. Jadi orang, istilahnya anak kita dalam rumah dengan tetamu, nak buat macam mana? Tetamu dulu. Kalau katalah kita nak sarapan pagi, beli kuih untuk anak isteri. Kita tengok tetamu datang. Macam mana? Bagi tetamu dulu. Anak kita lapar, anak bini lapar dulu tak apa. Pasal apa? Orang beriman, dia muliakan tetamu. Muliakan tetamu. Ataupun apa? Bagi seorang seketul kuih, yang lain bagi tetamu makan. Bagi kenyang. Anak isteri bagi lapar tak apa. Ajar dia tu. Memang yang tu pun kaedah kita. Memuliakan tetamu. Saya pernah pergi ziarah satu ketika kat Indonesia. Pulau Jawa, Jawa Tengah. Antara yang menyambut tetamu tu orang miskin. Nama ustaz tu Ustaz Fakhruddin. Orang susah pun. Memang ustaz lah mengajar kan. Bukan orang berada pun. Rumah dia kita tengok Allah. Tapi dia jamu. Saya dengan rombongan lah pergi. Ya Allah. Saya balik. Pergi itu tak silap apa dalam 10 hari kot. Pergi Indonesia tu. Sebelum tu sekian Singapura pergi Indonesia. 10 hari sampai balik orang tegur. Tembun pipi. Maksudnya makan ni tak berhenti. Pagi makan. Dah makan. Sagi
Pukul 10 ada makan lagi. Tu pun makan ada yang dia siap tempat air panas tu. Ada kopi bancuh 3 in 1, 4 in 1, 6 in 1, 10 in 1 kan. Waktu kuih-kuih yang kopok biskut apa yang jenis koyak plastik itu semua ada. Waktu tengah hari makan lagi. Pukul 4 ada. Yang air boleh bancuh bila-bila ni. Bila-bila masa ada. Tengah malam pun ada lagi. Adalah program apa sampai balik orang tegur. Tapi dia tu makan minum dia pun tak apa cukup dan dia telah berhutang dengan jumlah agak besar pasal nak sambut kami sebagai tetamu. Maksudnya ada orang yang masih iman dia dengan Allah Ta'ala beramal dengan hadis ni macam ni. Dia muliakan tetamu lebih daripada anak bini dia lagi. Anak bini dia tak jamu gitu. Baik. Jadi nak sebut tadi, di atas kaedah kita memuliakan tetamu, memuliakan orang luar berbanding dengan sendiri. Tapi anak-anak dia disusul lah jadual mengaji apa-apa macam ni. Kata dia, fabi barakati syafaqatihi. Dengan sebab ada perasaan kasih sayangnya. Saya sini. Faqa ibnahu. Kata dia, mengatasilah dua anak dia, Sadrul Syahid dan Sadrul Sa'id ni, ala aktsari fuqaha'il amsar, di atas kebanyakan ahli fiqah pada masa itu. Nak lawan fiqah, anak dia tak. Nak lawan ngapal, anak dia handai. Pasal apa? Berkat ada kasih sayang nak bagi pandai orang lain, anak dia disusun, tapi dia kemudian dengan dari segi tertib untuk dengar tasmih, muliakan orang lain dulu. Ada sifat kasih sayang, pula tu berkat memuliakan tetamu, anak dia mengatasi daripada siapa yang duk ngampai dulu. Satu kalau kita perhati itu ada hikmah macam-macam lah. Apa dia? Hikmah tasmih lambat ni ada hikmah. Pasal apa? Dia akan waktu tasmih itu matang. Pula tu sekarang mengantuk pun boleh baca Quran. Sampai terror macam tu. Kalau hafal bola-bola ni, hafal tak habis, relax. Tapi kalau orang duk tunggu sampai time baca, meletup. Pasal apa? Apa yang dia nak baca tu sebenarnya dia dah simpan lama lah. Bila keluar macam mana? Sangat berkualiti. Tu yang selalunya jadi macam tu. Ala fuqaha il amsar wa ahli al-ardi, dan kata dia fuqaha pada penduduk muka bumi pada masa itu, fi zalikal asri, pada zaman tersebut, dia faqa ni fil fiqhi, pada ilmu fiqh. Jadi dia kita nak baca tu cerita apa? Kisah tok guru para ulama yang mereka ni walaupun guru tapi semangat dia tu ada kasih sayang, bukan saja nak pandaikan anak dia, tapi nak juga pandaikan anak orang lain di atas tertib. Didahulukan orang jauh-jauh ni, anak dia dikemudiankan. Bukan maksudnya diabaikan. Yang tu pun kena ambil perhatian juga. Ada orang anak kera disusukan, anak mati kebuluran. Jangan bagi mati kebuluran. Anak kera disusukan, hutan pun kena susu, anak sendiri pun kena bagi susu. Kalau nak guna syarah peribahasa tu lah kan. Maksudnya kena dua-dua bagi makan. Tapi sana jauh, bagi sana dulu. Yang ni bila-bila masa. Lepas tu duduk bawah ketiak sedia kan. Duduk bawah ketiak sedia. Bila-bila saja panggil boleh tasmih, boleh suruh baca, boleh apa. Tapi kalau orang jauh-jauh, dia ada waktu dia terhad. Lagi ada orang hantar, ada orang ambil balik. Jadi beri keutamaan pada orang lain dulu. Siap. Jadi macam-macam dia nak ajar sikap kita tu terhadap proses menuntut ilmu. Siap. Baik. Lagi dia sebut adab kasih sayang ni macam ni. Wa yambaghi alla yunazi'a ahadan. Dan sayugia kata dia bahawa tidak bertengkar oleh penuntut ilmu ahadan akan seseorang. Jangan duk gaduh bertengkar dan berkelahi dengan orang. Ni perangai penuntut ilmu. Okay. Tambah duduk pondok Darul Furqan. Jangan duduk kelahi lah. Kita kelahi apa? Kelahi bertukar tuala je pun. Tuala kat serupa kan. Tuala apa? Selipar bertukar kan. Saiz sama. Hang ni pakai selipar aku. Hang yang pakai selipar aku. Aku nak pakai. Kelahi selipar je pun.
Don't drop your water face. Don't drop water face. Jangan jatuhkan air muka kita dengan sebab selipar kan. Esok orang panggil apa? Pelajar tahfiz selipar. Pondok selipar. Siapa? Kelahi pasal selipar. Jadi jangan kelahi dengan orang. Itu siap. Lagi, wala yukhasimuhum, dan jangan, bahasa kita kelahi jugalah kan. Jangan mukhasamah. Jangan duk berdebat, jangan duk bantah-bantah antara satu sama lain. Ini perangai pelajar sepatutnya. Pasal apa? Bantah-bantah kelahi ini li'annahu yudai'u awqatahu. Kerana bahawasanya munaza'ah, duk berkelahi, bertengkar, berbalah antara satu sama lain, yang ni mensia-siakan masa kita. Dia habis waktu. Betul ya, buang masa tak? Pula tu bila kelahi ni, hamba tahu tak? Apa jadi bila kelahi? Dalam perasaan ni, walaupun tak berkelahi, tapi kepala otak ni duk fikir kelahi. Segi aku nak cakap apa lagi? Segi dia cakap, aku nak cakap apa? Dia cakap, aku cakap apa? Aku cakap, dia cakap apa? Dia fikir hal tu. Orang penuntut ilmu, orang ada ilmu, sepatutnya yang ni jangan jadi perangai. Tapi kalau ada waktu tertentu, kena kelahi ya. Kena waktu, kena balak, bertumbuk kalau. Kalau Rasulullah pun ada waktu pergi perang. Okey. Dah waktu pergi perang lah. Perang Badar ada. Perang Uhud ada. Perang Khandaq ada. Ini bukan kelahi dah, perang weh. Boleh ke perang? Ada tahap kena perang. Pasal dah kena serang. Boleh. Ada tahap memang kena tahap tu. Tapi kalau kita duduk ngaji pondok ni nak perang, siapa bukan ada perang pun. Alah, kelahi teknikal aja sikit pun. Orang ni suka pakai lampu, ni tak suka pakai lampu. Apa kau buka lampu? Apa tu? Ikut aku lah, aku nak buka lampu. Kelahi tu. Habis tak puas hati dia, buka lampu dia suruh. Tu habis masa situ. Belajar pondok tak ada pukul, tak kan? Tak. Okay. Siap? Dan tu perangai yang ada tu. Saya sendiri pun kadang-kadang ada kelahi dengan orang kan. Kelahi pula dengan Wahabi kan. Kadang-kadang dia panggil kelahi. Kadang-kadang kita geram, kita ajak dia kelahi kan. Tapi saya tak pernah ajak dia orang kelahi, dia orang yang ajak saya kelahi kan. Ada orang nasihat kata dia tak payah kelahi lah, buang masa. Memang ada pun, ada yang memang buang masa pun. Ada tajuk pula, tajuk yang tak payah dibahas sepatutnya. Tajuk pun tajuk bodoh. Tajuk apa? Allah atas langit. Ada Allah atas langit. Bodoh. Tapi kena kelahi juga. Bila-bila kelahi dia tengok. Macam mana? Bukan kelahi pun. Mukadimah dia suruh gulung. Untuk dia, mukadimah gulung. Lepas tu, dia yang di moderator, dia jadi pensyarah, dia yang mukadimah, dia yang gulung, dia jadi juri, dia jadi hakim. Senang lah. Esok kita panggil dia kat sini kot kan. Sedia. Kita sembang dengan Ustaz Zaini tu, kita panggil dia kat sini. Apa? Jemputan khas kan. Pak Wahab tu lah kan. Panggil dia kat sini. Buat apa? Kita panggil dia, tak payah saya duduk sebelah. Saya jadi moderator, tukang tanya. Bagi dia jawab. Dialog penjelasan. Pasal dulu panggil, dulu macam duduk sebelah, macam nak balas. Tak balas apa pun. Hang buat persembahan, aku buat persembahan, lepas tu buat gulung. Tak jadi gitu. Yang ni kita panggil dia khas, duduk depan meja ni. Saya jadi moderator, tak payah moderator, saya duduk sebelah je. Lepas tu kita ramai-ramai datang, kita panggil dia, suruh dia jawab satu persatu kita punya persoalan. Boleh? Setuju? Ni macam nak kelahi je. Ada tempat kena kelahi juga. Kalau Rasulullah pun ada ketika kena perang. Betul tak? Tapi perang prinsip dia macam ni dalam agama kita. Rasulullah pun dalam hadis dah disebut macam ni. La tatamannau liqa'al adu. Fa idza laqitum fasbutu. Apa dia? Maksud terjemah hadis tu. Kata dia, jangan sama sekali kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Ni nasihat Rasulullah ni sahabat gitu. Jangan ada perasaan nak bertemu dengan musuh, nak kelahi dengan orang. Ini bukan perasaan kita. Perasaan kita kasih sayang. Musuh pun kalau boleh jadi kawan. Orang kafir pun jadi beriman. Wahabi pun jadi ahli sunnah wal jamaah. Kita punya perasaan macam tu. Tapi kata Rasulullah, jadi wala tatamannau liqa'al adu, tapi fa idza laqitum fasbutu. Bila kamu bertemu, tak dapat tidak, terpaksa berlaku peperangan,
Berperanglah dan Rasulullah nasihat. Tapi bila perang, fasbutu. Tetapkan kedudukan kamu. Jangan berganjak-ganjak. Maksudnya apa? Kamu mesti pertahankan kedudukan kamu sebagai orang Islam. Kamu mesti ada jati diri. Mesti ada self-defense. Nak defense apa? Defense kita punya din, agama kita. Nak pertahankan agama Allah Ta'ala. Pertahankan agama yang disebarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dia tak akidah yang hak ni. Pertahan dengan hak. Kita mati tak apa. Jangan agama Islam mati. Jangan yang hak tu mati. Pertahan. Itu nasihat. Sama kita jangan semangat nak kira kelayu orang, berdebat orang. Latih untuk berdebat. Bukan. Kita bukan dilatih untuk berdebat. Kita latih untuk beriman, untuk jadi takwa, untuk jadi taat. Untuk ada perasaan kasih sayang dengan orang lain supaya orang lain pun jadi taat dan beriman dengan Allah Ta'ala. Tapi sampai tahap terpaksa kelahi dengan puak-puak sesat ni macam mana? Jumpa pas betul. Lepas tu, minta pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi pertolongan. Mintalah pertolongan dengan Allah Ta'ala pasal Allah Ta'ala dia jamin kalau kita tolong agama dia, bantu agama dia, perjuang agama dia, tegakkan agama dia, intan surullah yang surkum. Kalau kamu tolong agama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan tolong kamu. Dia akan bagi kita idea, hujah, alasan, jawapan, persoalan untuk memenangkan hujah kita lawan dengan orang kafir. Dia orang tu duduk sembang apa? Nasyid Bukan? Betul? Murdah. Tak tahu. Ke ngigo. Ke ingat mak. Ingat mak dah. Budak-budak kena usik itu. Itu syafaqah tu kan. Kalau garang, bangun. Saya tak macam tu lagi. Tak lagi. Tapi ada tahap kena macam tu kan. Tapi macam tu, ala usik itu ya. Ngantuk tak faham. Macam tak faham je. Kena nasyid nak bagi mikrofon. Tak ada. Baik. Qila. Al-muhsinu sayujzi. Tak kena. Al-muhsinu sayujza bi ihsanihi. Al-muhsinu sayujza bi ihsanihi. Orang yang membuat ihsan, susah terjemah. Orang muhsin, sayujza bi ihsanihi, dia akan dibalas bi ihsanihi dengan kebajikan. Orang yang buat baik, pasti akan dibalas dengan kebaikan. Pasti. Isyarat Quran, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak adalah balasan ihsan, melainkan ihsan juga. Terjemah, kalau ambil terjemah tu, apa maksudnya? Tidak adalah satu pembalasan yang kalau kita buat baik, pasti Allah Ta'ala akan balas dengan kebaikan juga. Jamin dia setiap kita buat kebajikan, Allah Ta'ala pasti akan balaskan kebajikan kita. Bahkan janji dia macam mana? Likulli hasanatin asyru amsalihah. Setiap kebajikan kita buat, Allah Ta'ala jamin nak balas 10. Bahkan ada sebut dalam Quran, bukan saja 10, ada tahap Allah Ta'ala balas. Satu dia balas sampai 700. Kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah Ta'ala balas satu kebajikan ni macam satu biji benih. Tanam, dia tumbuh, ada 7 tangkai. Setiap tangkai ada 700 biji, ada 100 biji. Jadi satu kebajikan Allah Ta'ala balas 700. Ada kebajikan yang Allah Ta'ala bagi kat kita, walaupun kita buat satu, dia bagi balasan sampai dia kata macam ni. Wa ana ajzi bihi. Akulah yang akan balas dia. Dia tak sebut angka. Maksudnya apa? Angka yang infinity, yang tak boleh nak disebut. Dan Allah Ta'ala bahasakan wa ana ajzi bihi wa fi riwayatin. Pada satu riwayat lain, dalam hadis kursi itu Allah Ta'ala kata wa ana ujza bihi. Akulah yang akan dijadikan sebagai balasan dia. Maksudnya, Allah Ta'ala balas apa? Allah Ta'ala akan bagi kebolehan orang tu akhirat esok melihat zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Wa ana ujza bihi.
Jadi kita buat ihsan ni Allah Ta'ala jamin balas. Cuma kita kena tingkatkan tauhid kita, ikhlas kita dengan Allah Ta'ala. Itu satu hal. Itu kena mengaji. Dia kalau tak mau dengar pun, jangan mulut bercakap. Kan dengar macam tu kan? Kalau kita tak berapa nak faham ataupun letih, jangan sampai mengganggu orang lain. Ni perangai orang Islam. Orang Islam ni isyarat hadis Nabi kata apa? Al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang excellent, sedap bagi terjemah sikit tu kan. Al-muslimuna, muslim yang excellent, man salimal muslimuna min lisani. Dia adalah orang Islam lain akan selamat sejahtera daripada huru-hara mulut dia. Wayadihi dan huru-hara tangan dia. Maksudnya perbuatan dan tingkah laku dia. Maksudnya dia tak akan menyusahkan orang lain dari sudut tingkah laku dan perangai, dan tidak akan menyusahkan orang lain dari sudut perkataan. Jadi orang Islam ni habis-habis tak buat apa, dia buat apa? Diam. Jangan ha. Engkau aku tu. Yang tu yang duduk sebelah. Yang duduk belakang ni saja-saja pergi cuit belakang. Sepak dia. Itu perangai tu. Tu semua perangai tu perangai Tok Leh dan Tok Tan. Tok Leh dan Tok Tan. Siapa Tok Leh, Tok Tan? Iblis dan syaitan. Tok Leh, Tok Tan ada seekor lagi. Apa dia? Tok Su. Nafsu. Orang tua dulu guna bahasa Tok kan. Tok Tan, Tok Leh, Tok Su. Esok tengok pening aja. Kau kena Tok Tan eh? Kau ni malas mengaji. Tok Su banyak. Tok Su. Baik. Jadi asal sebut Al-Muhsin, orang yang buat baik akan dibalas dengan ihsan. Kita tera nak boleh tetap di atas nak buat baik tu kan senang. Pasal kita tambah ihsan kalau dalam syarah Nabi, apa dia ihsan? Panjang nak cerita, saya tak syarah itu. Tapi atas ambil umum, ihsan atas kita bicara ni apa dia? Ada sifat kasih sayang dengan orang lain. Kalau kita ada ilmu, nak orang lain pandai macam mana kita pandai, kita nak supaya orang lain pun pandai. Itu ihsan yang ada. Jadi dengan sebab kita nak orang lain pandai, Allah Ta'ala pandaikan isteri kita. Allah Ta'ala pandaikan anak kita. Dengan sebab kita ajar orang lain buat baik, Allah Ta'ala baikkan isteri kita. Allah Ta'ala baikkan anak-anak kita. Selalunya memang itu. Memang itu. Mak saya, orang yang banyak mengajar Quran. Dia sampailah ni, umur dia 70 lebih lah. Kalau saya balik pun, bukan saya balik kampung, saya balik bandar. Saya balik KL. Saya duduk KL, tapi balik KL. KL saya Kuala Luar, bukanlah Hulu. Bukan Kuala Lumpur. Tapi balik, bukan balik Kuala Luar. Balik KL. KL, Kuala Lumpur. Pantai Dalam, Kuala Lumpur. Mak saya duduk Pantai Dalam. Dekat dengan Angkasa Puri. Tak jauh kan. Kalau tulis GPS tu, PT2, Pantai STP2. Betul-betul depan flat mak saya duduk. Tak faham sudah. Diam je tu. Okay. From KL to KL. Saya nak cerita apa ni? Sampai sekarang ni duduk mengajar Quran. Orang main rumah dia, kecil ada, besar ada. Ada yang satu geng dengan dia pun mengajar Quran. Tak habis-habis dia baca Iqra. Tapi nak kata apa, ngajar je lah. Ngajar je. Nak cerita apa? Kadang-kadang dia ngajar orang tu sampai tak dan ajar saya. Tapi sebab dia punya semangat nak ajar bagi orang pandai tu, dengan sebab tu anak dia pandai. Saya tak adalah pandai mana. Tapi nak kata, sebab dia punya kasih sayang nak bagi orang pandai tu, orang lain jadi pandai dengan sebab dia. Kita pun kena ada semangat.
Satu kadang-kadang anak kita malas. Apa nak pergi rajin dia? Dah nak ajar dia malas, ajar orang. Dah anak tak mau mengaji, ajar orang lain dulu. Kalau dia ada akal, nanti dia mengaji sekali. Kalau dia tak ada akal, insya-Allah Allah Taala akan akalkan dia dengan sebab berkat kita ajar orang, bagi orang berakal. Kita diajar ada prinsip berkat macam tu. Atas prinsip tak mana? Kalau kita buat baik, Allah Taala tak akan sia-siakan kebajikan yang kita buat. Kita wajib yakin tu. Memang jamin Allah Taala begitu. Dan kata dia, wal musi'u sayakfihi masawihi. Kata dia, wal musi'u, dan orang yang buat buruk, orang katalah dia jahat, dia wahabi, dia dengki dengan kita, dia fitnah kita, bohbi tu kan. Dia kata kita ni macam-macam lah. Aristotle lah, falsafah dunia negeri lah, Mujassimah lah, Jahmiyah lah. Dia kata kita macam-macam. Orang macam ni kata dia, sayakfihi masawihi, cukuplah akan dia kejahatan yang dia buat. Esok dia menyesal sendiri. Biarlah. So, memang orang jahat, orang dengki kita buat misal atau prinsip kita sebut ni, orang yang dengki kat kita kalau dia tahu dia dengki kat kita, diam aja. Dia bukan jadi mudarat dia dengki kat kita. Tapi siapa yang ada sifat dengki, dia akan jadi mudarat, dia akan merana, dia tak akan hidup tenang selama-lama. Ini orang ada sifat dengki. Tentu orang jahat, cukup dengan kejahatan dia untuk nyantu balasan atas dia. Pasal orang yang jahat, orang tak beriman, orang tak taat, orang derhaka, orang ahli maksiat, maksiat dia dah cukup untuk menderitakan diri dia. Na'udzubillah. Satu kaedah kita, bila ada orang jahat, ada orang kufur, ada orang ingkar, kita tak usah pedulikan kejahatan dia ke atas kita. Yang penting kita di atas jalan yang betul. Bahkan kita ada kesian dekat dia. Pasal apalah dia tak nak ikut jalan yang betul. Perasaan kesian ni kena ada kat kita. Perasaan istilah ni lah dia panggil, yang tajuk kita duk bicara, ada perasaan syafaqah. Siap. Sikit lagi. Ansyadani Syekhul Imamuz Zahidu Al-Arif Ruknul Islam Muhammad ibn Abi Bakrin Al-Ma'rufi bi Imami Khawahir Zadah Muftil A'immah qala. Kata dia telah menasyid akan aku. Maksudnya telah membacakan satu syair oleh Syekh Imam Az-Zahid Al-Arif, gelaran dia Ruknuddin, nama dia Muhammad bin Abi Bakar. Dia ni Al-Ma'ruf, dikenali dengan Imam Khawahir Zadah. Yang tu pun saya tak urai apa-apa. Dia ni mufti laimah. Dia lah mufti bagi umat pada masa itu. Okay. Jadi nak cerita apa? Tutup guru dulu, ulama dulu, gelaran punya banyak. Sampai nama dia kita tak tahu. Nama dia siapa? Muhammad je pun. Tapi gelaran dia apa? Al-Imam, Syekh, Imam, Az-Zahid, Al-Arif, Ruknul Islam. Syekh tu dipanggil Rukun Islam. Oh dia. Pula tu dipanggil Imam Khawahir Zadah. Ada gelaran panggil imam. Dia ni mufti umat lagi. Bukan mufti wilayah. Lajak lah sebut itu. Kata dia macam ni. Dia ni pernah kata macam ni. Ansyadani sultanus syariah wa tariqah. Dia pernah dibacakan nasyid, dibacakan satu syair oleh seorang syekh. Dia ni adalah sultanus syariah wa tariqah. Dia ni adalah pemimpin, dia sultan, raja dalam bab syariat dan bab tarikat. Hebat orang dulu. Gelaran-gelaran dia. Kita lah ni gelaran ada, bunyi ahli tarikat. Memang merapu kadang. Tapi ada tarikat yang betul. Cuma nak sebut ulama-ulama dulu, gelaran dia macam ni, Masya Allah. Memang orang hebat-hebat lah ni. Siapa dia ni? Nama dia Yusuf Al-Hamdani, rahimahullah ta'ala. Ini syair dia nak sebut. Macam ni bunyi syair dia. Da'il mar'a la tujzihi an su'i fi'lihi sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu. Jadi syair ni ataupun nasyid ni dia sama dengan makna tadi. Apa dia? Kalau orang buat jahat kat kita, tak salah balas kejahatan dia. Kita tetap dengan kebaikan kita, bahkan kena ada kesian di atas kejahatan yang dia buat. Doakan mudah-mudahan dia boleh tukar keadaan jahat kepada baik. Itu sifat kita.
Dan kalau dia jahat sekalipun, kejahatan yang ada pada dia cukup dah untuk mensengsarakan dia. Di atas makna tu, dia nak sebut. Terjemah sekali lalu, Arab dia tu, da'il mar'a. Da' kalau asal bahasa Arab, daripada wada'a tu, da' dia mana? Tinggalkan. Da'il mar'a, tinggalkan seseorang ni. Tadi. La tujzihi, kamu jangan balas akan seseorang ni. Jangan balas apa? An su'i fi'lihi, daripada buruknya perangai dan kelakuan dan perbuatan dia. Okay? Buruknya perangai seorang, dak mar'a, tinggalkan orang ni. Maksudnya orang ni kalau buat jahat dengan kita macam mana? Tinggalkan dia. Sekalipun macam ni kan. Kita biasa je. Tiba-tiba dia main datang, itu dia lempang tu. Pak. Lempang. Macam mana? Tengok dia. Macam mana? Tumbuk balik tak? Oh, tumbuk. Garang rupanya. Nama apa? Nama. Fahmi. Garang punya Fahmi ni. Apa jangan berani tumbuk dia. Badan pun besar, tengok tangan dia besar tu. Dia tumbuk 4 sekali, lebam mati tau. Jangan main. Kalau kecil-kecil ni, kalau tumbuk kot lah, dia tak balas kan. Tapi kaedah kita macam mana? Walaupun yang tumbuk tu besar tu, yang ditumbuk besar ni, macam mana? Jangan balas. Tambah pula besar ni, tumbuk besar ni. Jadi apa? Yalah. Kalau hang tumbuk dia, melantin. Terpelanting dia, kena dinding, 2 kali terpelanting. Jangan duk buat dia. Jangan balas. Kaedah kita, jangan balas kejahatan orang. Tapi nak dapat kedudukan susah. Saya pun tak boleh buat itu. Saya kalau orang lempang kalau macam mana? Tak. Tu terlambat tu. Kalau lempang balik terlambat. Dengar. Dia nak lempang tu. Saya dah tangkis awal lagi lah. Wah. Siap macam ni lagi. Ketak ni. Jangan bagi aku lepas ni lah. Nak tahu tanya Ustaz Zaini. Ustaz Zaini kenal ke? Siapa? Tu anak murid saya belajar silat dulu. Cik. Saya tok guru dia ajar silat dulu. Tapi lawan tak tahu entah dia menang saya kalah tak tahu kan. Tambah dah tua-tua ni. Nak cerita apa? Kami dulu saya ajar dia menangkis, saya belajar ajar dia menangkis dulu macam mana? Jadi kalau nak lempang, saya bukan tunggu lempang tu sampai. Sebelum sampai dah peka dah. Ni siap dah ni. Kaedah dia apa? Jangan balas. Tahan. Satu, kita ni atas prinsip ilmu mempertahan diri ulama kita dulu ajar. Dia ajar apa? Bukan ajar ilmu perang. Dia ajar apa? Dengar. Ilmu mempertahankan. Dia bukan ajar ilmu menyerang. Ilmu. Kalau orang pukul, macam mana nak elak? Dia ajar ilmu elak je. Elak je tu. Kalau dah sampai tahap dah tak boleh elak, baru bagi. Tengok melawan je lagi. Elak. Kaki. Pelak. Lepas dia. Tinggalkan dia. Tinggal dengan berwaspada kan. Dengan berwaspada. Tengok dia serang lagi. Dia serang lagi tu, patah balik. Nak belajar tu, kena buka kelas lain. Tapi saya nak ajar apa? Kita kena tahan. Kalau boleh tak balas tu memang hebat. Dengar nak cerita. Kisah Sayyidina Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni siapa? Menantu Rasulullah . Sayyidina Ali ni kalau ikut riwayat dia orang kulit hitam sikit pada para sahabat lain. Muka dia taklah handsome macam sahabat lain. Ada sahabat-sahabat handsome. Jadi dalam peperangan ni, perang, tambah zaman dia masa jadi khalifah, pergi perang. Perang ni, Sayyidina Ali antara sahabat yang handai dalam buat peperangan. Ilmu self defense dia macam mana? Hebat. Sayyidina Abu Bakar baik, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Tapi antara yang pakar ni 3 orang. Sayyidina Abu Bakar dia agak berumur sikit. Dia ahli fikir. Dia fikir man. Ahli fikir, mufakir. Rasulullah Isra Mi'raj, dia dah sedia kuda. Pasal Rasulullah kata, dalam perjalanan aku nak Masjidil Haram, telah singgah satu tempat,
Semayang dengan Jibril di tempat tu, naik balik, Jibril kata, inilah tempat kamu akan hijrah pada tahun depan. Rasulullah cerita macam tu ya kat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dah tahu dah tindakan nak buat apa. Dia orang yang berfikir jauh ke depan. Dia buat apa? Dia dah siapkan 2 unta. Satu untuk Rasulullah, satu untuk aku. Dan dia dah siapkan cari siapa penunjuk jalan untuk pergi Madinah. Sayyidina Abu Bakar. 3 orang ni, pakar. Sayyidina Umar kalau nak naik kuda, dia tak payah pakai pelana. Kuda dia pun bukan ada pelana. Kalau ni kuda, dia lari gitu je. Terror tu. Apa try tengok naik kuda, naik motor tak boleh. Cuba lari, pak naik motor boleh tak? Pecah punggung yang main. Tapi kuda Sayyidina Umar boleh lari. Naik belakang, ikut belakang kuda, lompat terus. Itu belum dia pusing lagi. Boleh ke buat? Kita tak pernah dengar cerita orang-orang Islam sehebat macam tu. Ada, kita tengok cerita kungfu kan. Boleh terbang. Bohong kan, ikat tali belakang. Boleh lah. Semua kamera trick, tipu lah. Kalau kita yang pengarah filem tu, kita boleh buat. Nanti kita buat filem Melayu hebat macam tu. Siapa Darul Furqan buat? Apa cerita ni? Nak cerita apa ni? Cerita pertahan diri. Cerita apa ni Sayyidina Ali? Dalam peperangan tu, dia lawan Yahudi ni. Ni last punya Yahudi nak bagi mampus. Nak bagi kalah. Sayyidina Ali dah kalah kan dia. Ni last ni, nak bagi buah mampus ni. Perang lawan kafir betul lah yang memang benci Islam ni, kafir harbi ni. Bukan kafir DAP, kafir harbi betul dalam perang ni. Ni, nak tumbuk buat lah ni. Bagi ni memang mampus lah. Dan kau untuk ludah dia. Kalau hampa kalau ludah kalau macam mana? Bagi kuat lagi lah. Bagi gitu lah. Tak, Sayyidina Ali nak bagi buah habis ni. Satu tu mati lah tu. Kena ludah. Agak-agak Sayyidina Ali buat apa? Dia tengok. Dia tinggal orang tu. Para sahabat lain pelik. Ya Amirul Mukminin, ya Khalifah ya Rasulullah. Ya Khalifah Rasulullah. Kenapa kau biarkan Yahudi ni? Kata dia ludah aku. Dia bukan ludah Islam. Jadi dia benci kat aku. Satu dia ludah aku. Satu aku tak habiskan dia. Kalau dia marah Islam, aku bunuh dia. Kalau dia perang tu kerana dia tak suka dengan Islam, aku bunuh dia. Tapi pasal dia dah ludah aku, dia marah kat aku, dia tak suka kat aku. Pasal muka aku kan bukan handsome mana. Aku tinggalkan dia. Kalau kita kena ludah macam mana? Bukan kita bagi macam ni. Lompat terus. Tu dia kata, da'il mar'a la tujzihi an su'i fi'lihi. Yang ni pun saya boleh sembang je. Belum tentu saya boleh buat itu. Hampa wali-wali tak apa, boleh buat kan. Tapi kena ajar ni, kena latih. Satu bila ada sifat perasaan marah macam mana? Ajar untuk jangan lepas kat orang, lepas kat benda tak apa. Pegang botol tu, jangan lepas kat orang, pasal sakit dia. Lepas kat botol, pegang botol ni, hancur. Biarkan, botol hancur tak apa, jangan muka orang hancur. Kan? Boleh ke tumbuk hancur muka orang? Boleh? Ya, ada ilmu dia tu. Tapi nak belajar tu kena kelas lain pula. Tahap 2 punya. Tapi mengaji kitab lagi habis tu. Tapi jangan tidur. Tidurlah saya tak ajar tu. So, semangat dia tu nak belajar itu. Sebut itu semua nak belajar. Yang ni tak mau belajar. Sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'ilu. Kata dia, sayakfihi akan mencukupkan seseorang ni ma fihi apa yang dia ada padanya. Bahasa dia pendek sangat, ringkas sangat. Maksudnya apa yang dia buat jahat tu, kejahatan yang ada pada dia tu, yang tu dah cukup untuk jadi balasan atas dia. Tak payah kita balas. Atas kita sebut tajuk tadi, dengki tadi. Kalau ada orang asal dengki dengan kita,
Kita tak payah balas apa-apa dengki dia kat kita. Dia tak suka kita, dia ngumpat kita, dia fitnah kita. Diam je. Dia duk dengki, dia tak suka, dia nak ngumpat, dia nak kata kita macam-macam tu. Yang tu dah cukup sebagai balasan ke atas dia. Cukup dah. Dia menderita sebenarnya. Dia bukan seronok sebenarnya. Dia bukan bahagia hidup dia. Bahkan dia hidup dalam keadaan menderita 24 jam. Selagi kita dapat nikmat, selagi kita taat, selagi kita buat apa yang Allah suruh, lagi kita tegakkan kebenaran, lagi dia tambah penderitaan daripada penderitaan yang ada dulu. Tu kaedah dia. Satu tak payah balas. Buat je taat. Buat je kerja kita. Itu yang akan memadakan dia mafihi wa ma huwa fa'ilhu, dan barang yang huwa mar'u ni, dia lah fa'ilhu, memperbuatkan dia. Hu tu adalah su'i fi'lihi. Apa yang dia buat, perbuatan jahat tu, apa yang ada kejahatan pada perbuatan dia tu, yang tu dah cukup sebagai balasan di atas kejahatan dia. Tak payah kita tambah balas atas dia. Tak payah. Yang ni pun asal hukum kita nak ada perasaan sabar, kasih sayang, tak membalas kejahatan orang dengan kejahatan balik. Pasal kalau dia jahat, kita balas jahat, kita akan jadi jahat macam mana dia jahat. Kita tak diajar itu. Fikir dah kita, kalau dia jahat, macam mana? Kita di atas kebaikan kita, biar dia merana dengan kejahatan dia, kita takkan jadi mudarat di atas jahatnya dia. Yang ni, yang bab ni pun, yang ni memang tertib besar dalam perjalanan agama Islam kita ni. Yang ni yang orang Islam kita dah banyak tak faham perjalanan agama kita macam ni. Saya sebut misal. Suasana saya sebut dalam bentuk politik sikit. Tengoklah ni DAP macam jahat aja. Dia jahat tak? Jahat. Hampa tolong jawab tu. Siapa jahat lagi? DAP ke kita? Pemilih. Pemilih tu siapa? Kita lah. Alah, pemilih lah. Kita lah jahat tu. Dan yang tak milih tu satu hal. Tapi saya nak sebut umum bahasa tu. Kaedah macam mana dia boleh menang? Sepasal apa boleh jatuh pimpinan yang parti biru dulu naik parti jingga? Parti jingga. Jingga ni harapan lah kan? Boleh faham saya sebut apa kan? Boleh? Lebih kurang bahasa-bahasa gitulah. Siapa yang milih? Mesti ada rakyat milih. Ada tempat yang majoriti Melayu. Ada yang 80%. Tapi DAP boleh menang. Kadang-kadang calon tu Melayu. Yang parti ni. Satu lagi kafir misalnya. Orang Melayu punya ramai. Tapi calon kafir menang. Masalah kat siapa? Masalah kat orang Islam kita. Lepas tu, bila dia dah menang, dia buatlah apa kejahatan dia, betul tak? Sebenarnya siapa jahat lagi? Dengar. Sebenarnya kita tidak meneruskan apa dasar Islam yang ada pada kita untuk kita teruskan dasar Islam untuk buat agama Islam, bina agama Islam, tegakkan Islam pada diri kita dalam masyarakat kita. Yang tu yang menyebabkan pilih orang lain, dengan sebab tu dia buat jahat kat kita. Lepas tu kita tak puas hati di atas kejahatan dia, lepas tu kita nak lawan dia. Sepatutnya apa kaedah nak betulkan balik? Tak payah lawan dia. Tu yang Tok Guru kita nasihat apa? Nak kalahkan buat kafir ni DAP ke apa ke, contohnya hatta Yahudi ni, Israel ke, apa saja, masyarakat Islam kat mana-mana sekalipun, nak kalahkan orang kafir ni senang je. Apa dia? Orang Islam kena balik pada perjalanan Islam yang betul, akidah yang betul, amalan yang betul, tegakkan balik apa yang sepatutnya dia kena tegakkan. Orang kafir akan menderita di atas kejahatan dia. Dia punya sipir semua. Satu atas istilah Tok Guru kita dah apa? DAP ni kita tak payah lawan dengan bercakap. Tak payah lawan dengan ni. Tak payah datang politik. Lawan dengan tak payah beli barang orang kafir je. Tutup. Bungkus dia tu. Itu beli barang. Betul apa? Kena semayang subuh macam mana semayang Jumaat. Orang Islam kena bangun sampai tahap tu. Semayang subuh macam semayang subuh macam semayang Jumaat. Ni pun bunyi duk kempen semayang jemaah apa sebagainya. Semayang subuh macam semayang Jumaat. Itu semayang. Semayang tak ada kualiti melainkan kena majlis ilmu je. Majlis ilmu macam majlis hari raya. Baru jadi.
Kalau majlis ilmu macam macam apa? Macam majlis ilmu macam sembahyang subuh. Pasar malam macam pasar raya. Oh, pasar raya, pasar malam macam pilihan raya. Oh, yang ramai pula orang Melayu raya. Sampai tak sembahyang maghrib. Pasal malam. Contoh kan. Macam mana? Bila orang Islam nak maju? Sampai kiamat tak maju. Orang Ta'ala akan tukar bangsa Melayu dengan bangsa lain. Pasal apa? Pasal kita dah tak jaga agama kita, kita tak buat dah tanggungjawab yang sepatutnya kita kena buat. Kita tengok kawasan kita sudah. Ni tanah Melayu dia. Tanah Melayu ni apa? Malaysia tak? Asal nama kita tanah Melayu dia. Orang jawab elok soalan saya. Betul ke tanah Melayu? Yang ni tak apalah kita beli orang Melayu punya. Tanah Cina. Kebun limau tu siapa punya? Macam mana pula tanah Melayu jadi hak milik Cina? Tanah Cina kot. Ni tanah besar Cina kot. Tak. Tapi macam mana orang Cina pula boleh dapat tanah? Cuba. Orang Melayu jual. Pula tu bukan dia teroka. Dia duduk pejabat tanah. Aku punya. Bini aku punya. Datuk punya. Kroni punya. Anak angkat punya. Betul bukan buat apa pun. Betul buat apa? Jual. Nak jual siapa nak beli? Orang Melayu duit tak ada. Jual kat siapa? Cha lah. Bukan Cina. Cha. Jual kat Cha. Jual Cha. Dah dapat macam mana? Nak dapat sekangkang kera pada dia pun balik punya bayar. Dia masuk sepadan sikit pun kita nak ambil lah jalan. Dia dah masuk jalan. Rizab jalan pun. Kita nak lalu jalan dia pun. Dia tengok muka kita macam ni. Macam nak berperang dengan dia. Padahal bukan dia punya pun. Padahal dia menumpang jadi. Macam kita pula menumpang. Apa masalah dia? Orang Islam kita tak menjalankan peranan dia sebagai orang Islam yang betul-betul Islam. Ini masalah dia. Jadi tak ada jalan balik kita untuk balik kepada ajaran yang sebenarnya, melainkan kena balik pada ajaran Islam yang sebenar. Orang jahat ni sepatutnya dia jahat cukup dengan kejahatan dia dengan jadi jahat. Kalau dia jahat sekalipun ada tahap kena pegang apa dan sebagainya, itu satu hal. Ada waktu ketika itu. Sebut dah ada hadis Nabi kata jangan cita-cita angan-angan nak perang. Jangan. Tapi kalau terpaksa berlaku berperang, sabit, tunggu, jaga. Tapi kita punya kaedah tetap kita teruskan apa perjuangan kita untuk mendirikan agama dalam diri kita dan dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita, masyarakat kita. Paling besar sekali agama dalam diri kita. Dan agama tu paling besar pada diri kita tak mana? Apa hubungan kita dengan Allah Ta'ala? Sejauh mana kita ingat Allah Ta'ala? Sejauh mana kita tauhid Allah Ta'ala? Sejauh mana tawakal dengan Allah Ta'ala? Sejauh mana kita rojok Allah Ta'ala? Sejauh mana kita akan berserah dengan Allah Ta'ala? Sejauh mana kita memohon bantuan daripada Allah Ta'ala? Yang tu kena bina semula. Pasal dasar kita Nabi Rasul ajar ni. Satu Rasulullah dia boleh bina. Walaupun asal dia seorang, asal di Mekah dia boleh bina. Orang nak bunuh sekalipun hijrah, tapi dia boleh membina tapak yang kokoh dalam masa yang begitu singkat. Mekah yang nak bunuh dia, nak halau dia daripada Mekah tu, dia boleh ambil tawan, bukan dengan peperangan. Orang tak mau masuk Islam, tapi Islam masuk dalam hati dia. Pasal apa ni? Pasal mereka buat apa kerja yang sepatutnya mereka buat. Ini pelajaran kita nak ambil ni. Jadi kita penuntut ilmu sinilah kita nak belajar. Macam mana nak belajar supaya dapat hasil macam tu. Satu, kita mesti duduk di bawah bimbingan guru. Ada guru yang betul-betul boleh bimbing kita untuk bawa kita jalan ke Allah Ta'ala ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita. InsyaAllah kita akan sambung nanti. Qila man arada an yarghama anfa'aduwihi fal yukarrir sabaqo. InsyaAllah sambung itu. Qila. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman
ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi